Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sentiasa bersama dengan channel saya ini. Saudara kawan di luar sana sentiasa sehat lah ya, seperti biasa. Dan apa yang menarik hari ini adalah kita menonton live berkenaan dengan sidang Dewan Rakyat kita, yang mana kita lihat daripada awal sidang Dewan itu berlaku ada sedikit panas di situ, yang mana pencerahan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan isu hanya 80 saja MP dibenarkan masuk ke dalam Dewan Rakyat. Dan perkara ini agak panas lagi apabila dijawab oleh Speaker Dewan Rakyat yang agak mempertahankan berkenaan dengan hanya 80 orang yang dibenarkan masuk. Dan di situ kalau kita lihat ramai MP-MP menyokong tindakan apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan isu ini. Tetapi isu itu tidak panjang sangatlah. Dan apa yang menarik di sini, yang saya nak sedikit pencerahan di sini, isu yang mana setiap ahli parlimen yang ada di Dewan Rakyat hari ini mendapat satu surat cinta yang paling menarik tu. Surat cinta ini kawan-kawan sudah tahu lah bunyinya dah surat cinta kan. Jadi surat cinta ini datangnya daripada Tengku Razali, iaitu Kuli. Jadi dalam surat cinta itu seperti mana kalau kawan-kawan rajin nanti sudah keluar nih di media sosial, ataupun kawan-kawan boleh cek yang paling laju, cek dia dekat Facebook YB Syed Saddiq, dia pun sudah post, dan di Facebook ramailah YB kita dekat Facebook YB Fahmi Fadzil pun ada juga. Dan ini surat cinta itu kalau di Malaysia kini sudah keluar, tajuknya surat cinta Kuli ajak MP sokong undi tak percaya ke atas Muhyiddin. Ini tajuk dia. Nanti kawan-kawan boleh carilah tajuknya ini. Jadi seperti mana yang kita tahu, 26 hari bulan ni adalah tarikh keramat dia, bermulanya undi tidak percaya ke kepada kerajaan, kepada unsur kerajaan, kepada belanjawan yang nak dibentangkan belanjawan 2021 ini. So di sini kita nak lihat kekuatan kerajaan yang ada hari ini. Dan kita dah nampak signal, dan kalau tak silap saya UMNO pun mungkin malam ini buat mesyuarat tergempar mereka. Mungkin perkara ini agak menjejaskan kerajaan yang ada hari ini. Dan seperti mana yang kita tahu, seperti telur di hujung tanduk dah ni. Dan kita berharap, kita berdoa supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri yang ke-9. Ini adalah sesuatu yang baik. Kalau kita lihat hari ini punya politik, dan kita lihat apa yang berlaku, kalau orang kuat UMNO seperti Kuli ini boleh membuat undi tidak percaya, mungkin dia juga mempunyai pengaruh. Mungkin sebab itu UMNO agak takut di situ. Ini pandangan pribadi saya. Dan UMNO buat mesyuarat tergempar dia untuk melihat yang mana satu ni yang nak menyokong Kuli ataupun nak menyokong kerajaan yang ada. Ini pandangan saya ya. Jadi mereka nak tahu siapa yang ikut laluan daripada Kuli ataupun kena UMNO ni. Sebenarnya dah banyak pecahnya juga nih. Yang mana presidennya, yang mana Datuk Seri Najibnya, yang mana Hisamuddinnya, Datuk Seri Hisamuddinnya, yang mana kita tengok Tengku Razali, yang mana kita tengok kalau kita tengok kenyataan yang lain lagi. Jadi ini dah banyak dia punya pecahan di sini. Jadi hari ini mungkin dia akan lakukan mesyuarat tergempar mereka, bertujuan untuk melihat segala aspek lah. Tetapi yang paling kita dapat tahu sebagai rakyat, tujuannya adalah untuk melihat berapa ramai yang tidak akan menyokong dan mungkin akan ikut Tengku Razali dalam kes undi tidak percaya ini. Dan kita tahu parlimen kita hari ini mempunyai 20 kursi kerana 2 dah meninggal. Jadi kalau kita lihat seperti mana yang berlaku, tinggal satu. Ini sudah tidak seimbang dah ni.
Jadi saya harap laluan dapat diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seandainya undi tidak percaya ini berlaku, dan saya harap mereka secara terhormatlah menyerahkan jawatan dengan baik supaya Malaysia ini ke arah yang lebih bagus, ekonomi kita mungkin boleh melonjak, dan seperti mana yang kita tengok hari ini, pandemik yang ada hari ini pun semakin meningkat. Saya tidak nak mengatakan ini disebabkan politik, tetapi kalau kita lihat seolah-olah di dalam pandemik ini ada politiknya. Jadi ini yang kita lihat kenapa apabila sidang parlimen berlaku saja pandemik tiba-tiba melonjak dia punya angka. Tetapi saya tidak nak fikir itu secara negatif. Kita ambil mungkin ini sesuatu yang memang berlaku. Tapi kita lihat perkara ini setiap kali sidang dewan akan berlaku perkara ini. Nanti turun lagi. Apabila berlaku lagi, naik lagi. Ini yang berlaku, yang rakyat pun nampak lah. Jadi saya lihat kali ini laluan tidak begitu mudah. Tetapi saya yakin ada berlaku sedikit perubahan dalam kerajaan yang ada hari ini. Dan seandainya seperti mana yang komen-komen kawan-kawan yang lepas saya lihat banyak, seandainya undi tidak percaya ini berlaku dan PHS gagal lagi dalam undi ini, apa yang akan berlaku pula? Saya punya jawaban senang saja. Apa yang berlaku, PHS ini daripada dulu dia pun dah biasa jadi pembangkang. Jadi pembangkang pun tidak ada masalah lah. Kalau dia jadi kerajaan, lebih baik untuk kita punya rakyat Malaysia kita. Yang nak untung kita rakyat. Apa yang berlaku hari ini, kita rakyat sudah rugi. Karena kita lihat, kerajaan yang ada hari ini mendapat kritikan yang hebat daripada rakyat sendiri. Jadi kalau perkara ini dapat diubah, dapat diambil alih oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan begitu segera, mungkin kita dapat satu perubahan yang lebih baik. Mungkin apa yang berlaku hari ini, pandemik yang berlaku hari ini, mungkin dapat dia cuba kurangkan dengan cara dia, cara pimpinan dia. Jadi ini yang kita rakyat sekarang ini ramai yang ingin melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Itu saja. Jadi kalau dia tidak dapat pun kali ini, tetapi sekurang-kurangnya usaha PHS, usaha mereka untuk ambil balik mandat rakyat itu sudah ada. Itu saja kalau menurut pandangan saya. Mandat rakyat itu harus dikembalikan. Karena sekarang ini pandemik yang seperti ini, mandat rakyat tidak dapat dikembalikan di dalam pilihan raya PRU, tetapi seelok-eloknya kembalikan kepada PHS balik. Karena itu adalah mandat daripada rakyat untuk PHS. Ini saja kalau menurut saya. Jadi tidak perlu nak mengatakan kalau PHS tidak menang, PHS kalah, ataupun begini begitu. Itu sebenarnya persepsi saja. Karena PHS sudah lama pun, sebelum ini pun PKR, DAP, Amanah, mereka pun dah kebiasaan dah menjadi pembangkang, tidak ada masalah. Tetapi apa yang mereka unsurkan tentang budget yang ada hari ini, belanjawan 2021 ini, apa yang mereka unsurkan itu adalah bertujuan kebaikan kepada rakyat. Bukan mereka membantah apa yang kerajaan hari ini unsurkan, bentangkan. Mereka nak sokong buta-buta. Ternyata seperti mana yang saya dengar tadi, ada sedikit daripada pihak pembangkang, isu-isu kesihatan ditipu katanya. Jadi perkara ini kadang-kadang mereka cuma menggunakan angka. Bila ditanya tulis macam tu je. Lepas tu kalau dia ingat MP pembangkang ini tidak cerdik. Jadi bila dicek rupanya seperti ini, rupanya seperti itu. Seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, ada yang sorok bawah meja, ada yang sorok bawah kerusi, semua ada. Inilah yang berlaku. Jadi orang dalam PHS ini bukannya, ataupun kursi pembangkang ini, mereka juga cerdik. Jadi benda ini dibantah untuk rakyat. Seperti mana kalau kita tengok isu jasa tu, kita rakyat pun kalau benda ini tidak dihebohkan oleh barisan pimpinan pembangkang yang begitu baik hari ini, kita tidak tahu bahawa ada satu peruntukan untuk jasa, sedikit peruntukan untuk penggerak dan kepada
bangunan apa lagi yang saya dengar tuh. Jadi perkara ini satu ketirisan yang membuangkan duit rakyat, saya membazir. Itu pada pandangan saya lah. So saya tidak nak panjang karena yang saya nak pergi ceritakannya itu tentang isu surat cinta, yang mana kita akan menunggu tarikh 26 hari bulan ni. Kita berdoa saja semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh naik menjadi Perdana Menteri ke-9 kali ini. Oke kawan, so sekian dulu dari saya. Jangan lupa hashtag LTL dan hashtag DSAI 4PM9. Lawan tetap lawan sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Oke kawan, thank you.